بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikafi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama sekalinya, dulu, kini dan selama-lamanya, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang sehingga ke saat dan detik ini, dan di permulaan tahun baharu miladiyah 2024, Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita. Allah Ta'ala masih berikan kepada kita inayah, pertolongan untuk kita melakukan kebaikan dan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan di permulaan tahun yang baru ini, marilah sama-sama kita mentajdidkan niat dan juga cita-cita kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ini. Kerana apabila bertambahnya tahun yang baru, maka bertambahlah umur dan juga usia kita. Di dalam satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik kamu iaitulah mereka yang panjang umurnya, yang diberikan Allah Ta'ala usia yang panjang, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya, dan ditambahkan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita direzekikan dengan bertambahnya umur kita, maka semakin bertambahlah kebaikan dan juga kebajikan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Allahumma amin. Kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, Syifa'ul Qulub, Dawa'ul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri, Khuaidim Talabatul Ilmu Syarif fil Haramil Makki. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata musanniful kitab, pengarang kitab kita, dan bahawasanya manusia bersalah-salahan, yakni berbeza-beza. Mereka itu manusia pada pendek angan-angan dan panjangnya angan-angan setengah mereka itu. Baik. Jadi kita sambung di dalam perbahasan
kitab kita ni, bab yang terakhir. Dan mudah-mudahan pada malam ni insya-Allah lah, kalau direzekikan oleh Allah, kita dapat mengkhatamkan kitab kita ni setelah lebih kurang 3 tahun pengajiannya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu dan juga memberi pertolongan kepada kita untuk memahami dan mengkhatamkannya, insya-Allah. Jadi kata pengarang kitab kita, dan bahawasanya bab pada membicarakan tentang zikrul maut, ingat kepada mati. Jadi lawan kepada ingat kepada mati itu adalah tulul amal, panjang cita-cita. Panjang cita-cita dengan makna tak si mati. Cita-cita berangai, beragak, berkhayal dengan segala urusan duniawi ini yang tak habis-habis, yang tak putus-putus. Jadi selama mana manusia tu dia masih hidup atas muka bumi Tuhan ni, ialah dia akan ada hubung kait, ada kaitan dengan urusan dunia yang perlu dia uruskan. Tetapi seperti mana yang kita sebut pada sebelum-sebelum ini, urusan dunia yang kita buat di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, sekiranya ada hubungannya dengan akhirat, maka perkara tersebut dikira sebagai perkara akhirat, perkara ukhrawi. Kita bekerja, kita cari nafkah, kita berusaha untuk memberi makan dan minum untuk isi rumah kita, kerana itu adalah kewajipan yang Allah Ta'ala telah fardukan ke atas diri kita untuk menafkahi isi rumah kita. Dan kita sedar ada balasan yang baik untuk negeri akhirat, maka segala perbuatan-perbuatan kita tadi, daripada bermulanya kita bangun pagi nak bersiap-siap untuk ke tempat kerja, dan segala urusan-urusan kita di tempat kerja, yang mana niatnya adalah untuk pahala, untuk redha, untuk kebajikan, untuk dapat kasih sayang Allah, maka segala-galanya itu dikira sebagai ibadat dan kebajikan untuk akhirat kita. Baik, dan bahawasanya manusia itu bersalah-salah, yakni berbeza-beza. Mereka itu manusia pada pendek angan-angan dan panjang angan-angan. Jadi setengah orang kadang-kadang panjang cita-cita dia, panjang angan-angan dia, sehingga menyebabkan dia tak sedar dengan hal-hal yang berkaitan tentang kematian. Kerana apa? Kalau mati ni maknanya dia akan memotong semangat dia, memotong cita-cita dia, angan-angan dia untuk menjadi orang yang lebih banyak mengumpulkan kekayaan duniawi. Maknanya dia memutuskan segala urusan kehidupan dia di dunia ni dengan perkara akhirat. Dia lupa dan dia tak nak mati. Dia takut untuk menemui kematian, dan dia enggan, dia tak suka, dia benci dalam hati dia. Itu paling parah sekali lah. Sehingga kadang-kadang kalau kata Imam Al-Haddad, dalam kategori cita-cita ni, dalam kategori angan-angan ni, orang yang berat sekali, orang yang tak tahu hati dia tu telah diseliputi daripada perkara-perkara akhirat. Tak dengar, tak suka, dia benci. Jangan bercakap pasal akhirat, jangan bercakap pasal mati, jangan bercakap pasal kubur, jangan bercakap tentang SSR dan balasan-balasan di negeri akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta benda kamu. La tulhikum amwalukum wa la auladukum, dan juga anak-anak kamu, an dzikrillah, daripada mengingati Allah. Jadi ada setengah orang ni, bila dia sibuk mengumpul harta, bila dia dapat kesenangan dan juga kemewahan, kegembiraan, kelapangan dan rezeki yang luas, anak-anak yang ramai dan sebagainya, maka dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang lalai, dia menjadi orang yang lupa daripada mengingati Allah, kerana panjangnya cita-cita dia terhadap perkara-perkara duniawi. Baik, setengah daripada mereka itu
setengah daripada manusia itu mencita-cita ia, berangan-angan di dalam hati dia tu akan panjang umurnya agar diberikan oleh Allah usia kepadanya 1000 tahun. Jadi dalam hati dia ni, lambat lagi nak mati. Nah, 1000 tahun lagi, bila itu lagi mati. Jadi dalam hati dia tu rasa lama lagi. Tak pernah terdetik, tak pernah terfikir dalam lintasan qalbu dia, lintasan hati dia tu tentang datangnya kematian. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, an-nasun na'im, manusia itu adalah keadaan yang tidur. Apabila datangnya kematian, barulah dia tersedar daripada tidur. Apa makna manusia itu tidur? Yang ini terleka dia dengan segala urusan dunia. Terleka, sibuk sangat daripada pagi, petang, malam, tak gerti-gerti. Kalau orang yang betul-betul orang panggil mengurus urusan kerja ni, memang sibuk-sibuk sungguh, tak ada masa. Kadang-kadang sebelum subuh tu bangun dah, siap-siap nak pergi ke tempat kerja, tak ada nak semaya subuh. Leka dia, sibuk dia mengejar apa kita panggil, mengejar dia punya ni lah, target dia, sasaran dia. Dia ada orang panggil apa, timeline dia. Hak sepatutnya target dia kena habiskan. Kalau orang menego, cakap orang menego. Kalau orang yang tidak menego pun dengan tidak menego. Maknanya setiap kita tu dia ada urusan masing-masing yang menyebabkan kadang-kadang ada hak terlepas daripada melakukan kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan. Sibuk kerja, lepas tu tengah hari orang rehat, dia pun rehat juga, nak makan, nak istirahat seketika. Orang sibuk sembahyang zuhur, dia sibuk duk makan, akhirnya terlepas waktu zuhur, tak sembahyang. Waktu balik kerja petang, sibuk dengan jalan raya yang jam dan sebagainya, tak sempat nak sembahyang asar. Siapa di rumah tu habis dah waktu maghrib, lepas tu letih, nyera tidur, tak sembahyang isyak. Ada orang jenis lagu tu. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada kesibukan dunia yang menyebabkan kita ni tidak ada masa. Tak ada masa nak sembahyang, tak ada masa nak mengaji, tak ada masa nak mari berjemaah, tak ada masa nak mendengar, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak buat ketaatan. Jadi Allah sibukkan kita tu dengan benda-benda duniawi sehingga hati kita tu dah tak ingat rasa. Na'udzubillah min zalik, minta Tuhan jauh. Jadi ada setengah orang cita-cita dia, angin-angin dia, dia nak hidup hingga 1000 tahun. Seperti mana firman Allah, kerana firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-96, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Setiap seseorang daripada mereka, arti firman Allah, mencita-cita seseorang daripada mereka itu, yakni manusia, bahawa dipanjangkan umurnya, sekiranya, sukanya, kalau kiranya di hati dia tu dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Jadi ada dalam hati kita ni, dalam hati setengah daripada manusia ni, yang dia bercita-cita agar diberikan peluang, agar diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga 1000 tahun lamanya. Lepas tu masa 1000 tahun tu bagi tu cukup untuk dia kumpul harta kekayaan? Tak cukup. Sebab itu seperti mana hadis yang seterusnya ni, Pak Nabi kata, manusia ni walaupun diberi seluruh harta kekayaan yang ada di bumi, seluruh harta kekayaan yang ada di langit, tidak akan pernah rasa cukup. Sebab dunia itu sifatnya seperti mana air laut yang masin. Apabila diminum,
dia tidak akan sekali-kali menghilang ke dahaga, bahkan akan bertambah lagi haus. Begitu juga dengan nafsu manusia, dia tak pernah rasa genap, tak pernah rasa cukup. Dapat satu nak lagi, dapat satu, tengok orang ni boleh hak ni, nak macam dia juga. Berlomba-lomba dia kepada kekayaan, seperti mana ayat yang biasa kita baca lah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba manusia dalam mengejar pangkat, kekayaan, harta, kedudukan, pengaruh. Ini benda-benda yang kita kata sifat duniawi. Nak sohu, tak sohu, sohu dah tak cukup lagi, nak lagi masyhur. Dah kaya, tak cukup lagi kaya, nak lagi kaya. Berlomba-lomba dia. Berlomba-lomba untuk dia berbangga-bangga. Oh, aku ada hak ni, aku ada hak ni. Bila begitu, sampai bila hati dia puas dalam keadaan berlomba-lomba, bermegah-megah dengan apa yang dimiliki itu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke dalam lubang kubur, sehingga tanah tu masuk dalam mulut Allah Ta'ala. Ataupun setengah ulama kata, sehinggalah manusia tu pergi menziarahi kubur, maka ketika tu hati dia terdetik, hati dia menginsafi hakikat keduniaan, hakikat dunia yang dia kejar, yang dia bangga-banggakan. Jadi masuk kubur lah, ngelah kali baru kita ni berasa sedar, baru kita masuk, oh tak ada apa, barulah manusia tadi tu bangkit daripada tidurnya, seperti mana Al-Imam Al-Ghazali ceritakan. Sebab tu ayat yang selalu disebutkan oleh guru kita, dan itu juga adalah pesanan daripada para ulama. Apa kata dia? Ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adhallu minaz zalili. Dunia itu tak ada lah perkara yang paling sedikit daripada yang sedikit. Wa 'ashiquha, dan orang yang mabuk, orang yang asyik, orang yang terpengaruh, terbelit hatinya dengan duniawi itu, azallu minaz zalili, orang yang paling rendah, orang yang paling hina daripada segala kehinaan. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa rawa ma'anahu al-Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh al-Imam al-Bukhari. Apa kata Nabi? Qalbu syaikhi syabun ala hubbis naini. Bermula hati orang tua, muda ia hati atas dua perkara. Atas kasih akan dua perkara. Jadi hati orang tua, apa makna hati orang tua? Hati orang tua maknanya hati kita ni, walaupun jasad kita ni tua, maknanya lanjut dah usia kita, 80, 60, 70, 40, 60 tu kira paling lanjut dah tu sebenarnya, sebab tidak dimaafkan dah di sisi syarak kita. Kalau masih ada lagi orang panggil ke apa, kelalaian kita, tak tahu, tak mengaji, tak tahu hukum tu, maknanya setiap orang itu dimaaf sehinggalah umurnya sitina sana, 60 tahun kata Nabi. Jadi kalau umur 60 tak erti semaya lagi, tak tahu lagi jalan nak pergi ke masjid, seolah-olahnya kita kata gitu. Banyak buat kejahatan, keburukan berbanding dengan kebaikan. Ini orang panggil na'udzubillah min zalik lah. Maknanya tak ada keuzuran dah bagi dia. Alasan apa lagi? Tuhan beri lebih, banyak kita umur dah, umur. Tak nampak lagi, tak boleh hidayah lagi, tak boleh ambil pengajaran lagi. Maka hati orang yang tua, itu menjadi muda. Menjadi muda atas kasih akan dua perkara. Jadi jadi muda balik hati itu sebab cinta, sebab suka kepada dua perkara.
Kepada dia dua perkara tu. Pertama, lama hidup. Yang ni suka untuk lama hidup. Jadi kalau panjang umur lagi, walaupun tua dah umur tu, dipanjangkan lagi usia. Hati yang tua tu, jadi muda balik. Jadi panjang balik kepada cita-cita duniawi. Dan keduanya, sebab yang kedua yang menyebabkan hati tua tu menjadi muda, harta dikehendaki dengan mudah. Jadi suka kepada harta, nak memiliki lagi, tak puas lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Kalau boleh lagi, kau suka, kau suka. Macam itu. Baik, dia kehendaki dengan mudah di sini seperti kasihnya seseorang akan kedua-duanya, seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Jadi yang dimaksudkan dengan muda di sini, sangat suka untuk hidup yang lama dan mempunyai harta seperti mana orang muda yang sangat suka kepada keduanya ketika mana dia masih muda. Orang muda memanglah kita kata dia suka dengan harta yang banyak, harta yang miliki. Jadi orang tua pun kalau diberikan oleh Allah dua benda ni, maknanya hidup lama dan juga kasih kepada harta, maka keadaan dia sangat suka tu seperti mana orang muda yang sangat sukalah kepada harta benda. Kemudian kata musannif kita, dan setengah daripada mereka itu manusia, mereka yang mencita-cita, mereka yang mengharapkan, mereka yang berangin 6 bulan. Jadi ada juga orang yang nak dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umurnya setahun dulu. Dan setengah mereka itu manusia yang mencita-cita akan setahun. Ini dipanjangkan oleh Allah umurnya selama setahun. Dan setengah mereka itu manusia, mereka yang mencita-cita, mereka yang berharap, mereka yang berangin, mereka yang punya angin-angin 6 bulan lamanya. Dan setengah mereka itu manusia yang mencita-cita sehari semalam. Jadi ada juga orang yang berharap supaya diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupannya, umurnya selama setahun. Ada yang selama 6 bulan dan ada yang selama sehari semalam. Jadi kenapa penyakit panjang angin ni berlaku pada diri kita, dan apakah kita kata ubat dia? Sama juga seperti mana kita kata ubat atau sebab kenapa manusia tu tak benci mengingati mati. Lebih kurang sama lah penyakit dia. Pertamanya adalah disebabkan cinta kepada dunia, hubbud dunia, dan yang keduanya adalah kebodohan ataupun kita kata kejahilan. Jadi untuk cinta dunia, bila manusia sudah merasa tenang dengannya, dengan kenikmatan, dengan kelazatan dan keindahannya, maka berat bagi hatinya untuk berpisah dengannya, sehingga hatinya tidak mahu diajak berfikir tentang kematian yang menjadi sebab perpisahannya dengan dunia. Barang siapa yang membenci sesuatu, maka dia menolaknya dari dirinya. Manusia sibuk dengan angan-angan yang batin. Manusia selalu memberikan angan kepada jiwanya dengan apa yang sejalan dengan kemahuannya. Kita kata nafsu lah, iaitu tetap hidup di dunia. Apa yang diperlukan di dunia berupa harta, keluarga, tempat tinggal, rakan-rakan dan segala kelengkapan duniawi. Maka hatinya berkonsentrasi pada fikiran ini sahaja, sehingga ia tidak lagi mengingat kematian, tidak mahu memperkirakan bahawa mati itu semakin dekat dengan dirinya. Bila kematian terdetik dalam hatinya di sebahagian keadaan dan bahawa dia memerlukan persiapan untuk menghadapinya, maka dia menunda-nunda dan memberikan janji kepada dirinya
dia pun berkata lah. Jadi nafsu ni dia tipu kita lah. Syaitan pun duduk bisi, duduk alok. Kepada dia nafsu kata, panjang lagi, akan datang tu, relax dulu. Maka dia pun menunda-nunda. Kalau dia tu seorang yang dewasa, ataupun kalau orang budak-budak, dia kata nanti mu tua, mu besar, mu tobat lah. Bila dia dewasa pula, dia kata mu tak tua lagi, muda lagi. Bila dah tua pula, dia kata mu belum buat rumah lagi, belum isi tanah ni, belum pulang dari perjalanan ni. Jadi dia terus menunda, dan kita kata lari, tidak bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan sebuah kesibukan, kecuali menyempurnakannya berkaitan dengan kesibukan tersebut. Demikianlah sedikit demi sedikit, menunda satu hari demi satu hari, menyibukkan diri dengan satu kesibukan. Sesudah kesibukan sampailah ajalnya menjemput di saat yang dia tidak duga sebelumnya, maka sesudahnya hanyalah penyesalan yang panjang. Bahkan kebanyakan teriakan kesakitan penghuni neraka itu kerana di dunia dahulu dia selalu mengatakan nanti dahulu. Ia selalu menangguhkan taubatnya, menangguhkan ketaatannya kepada Allah. Maka duhai betapa meruginya aku kerana nanti dulu. Asal semua angan-angan ini adalah cinta kepada dunia dan merasa tenang kepadanya. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah sesiapa yang kamu kehendaki kerana sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Itu sebab yang pertama. Yang kedua adalah kejahilan. Manusia mengandaikan masa mudanya, saat muda, kematian masih jauh. Jadi bila kita masa muda dulu, kita kata lambat lagi, hok mati kebiasaannya orang tua-tua, orang hok sakit-sakit. Mengapa orang yang patut dikasihi ini tidak memikirkan bahawa bila para sesepuh daerahnya dihitung, nescaya jumlah mereka kurang dari 1/10. Mereka sedikit kerana kematian di masa muda sering terjadi. Sebelum seorang tua mati, terlebih dahulu 1000 anak-anak dan pemuda mendahului. Seseorang terkadang mengandaikan kesehatannya, dia tidak mengetahui bahawa kematian datang secara tiba-tiba. Bila bukan kematian, maka sakit boleh datang bila-bila masa sahaja. Bila sudah sakit, maka kematian tidak berada jauh. Jadi setengah orang dia fikir waktu dia muda, orang muda tak mati lagi. Bila dah dia dewasa, dia tua, dia kata dia sihat lagi. Sedangkan bila datang kesakitan itu dan kematian itu tidak datang, tidak mengira keadaan dan juga waktu. Jadi itu sebab kejahilan yang dipikirkan oleh dia. Sebab itu kata Allah dalam dalam Al-Quran, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Dan janganlah kamu menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk kami menguji mereka padanya, sedang limpah kurniaan Tuhanmu di akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Maka orang lagu ni dia akan sentiasa ditipu dengan nafsu dia. Dia akan sentiasa ditipu dengan keseronokan duniawi. Seronok lepas satu nikmat dapat pula nikmat yang lain, lepas satu kekayaan dilimpahi pula dengan kekayaan yang lain. Maknanya dia tak sedar. Tak sedar bahkan Tuhan gandakan lagi rezeki kepada dia tu, kita kata, untuk jalan dia melakukan derhaka kepada Tuhan. Kita panggil istidraj. Tuhan bagi nikmat kepada dia supaya Tuhan boleh tambahkan lagi dalam hati dia tu kekufuran kepada Allah. Tuhan boleh tambahkan lagi dalam hati dia tu supaya dia semakin jauh, semakin lupa diri dia kepada Allah. Hingga di saat hari pembalasan, segala
kejahilan perbuatan-perbuatan dia yang melupakan Allah itu digandakan azab ke atas diri. Jadi Tuhan beri kepada seseorang itu nikmat, Tuhan tambahkan lagi di atas kederhakaan dia kepada Tuhan. Semakin dia semakin senang, harta dia semakin banyak, semakin naik bakat, semakin masyhur dia, semakin kuat dia, kita kata. Sebab apa? Sebab Tuhan nak gandakan azab, gandakan balasan di negeri akhirat. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi Tuhan beri kepada dia kekayaan itu dengan keadaan Tuhan murka, dan Tuhan gandakan lagi kekayaan, kelebihan yang dimiliki olehnya itu, supaya Tuhan boleh gandakan lagi kepadanya untuk azab di negeri akhirat. Nauzubillah min zalik. Baik. Dan diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bahawasanya berkata ia Muaz, yakni hadis daripada Abu Nuaim fi Hilyat an Anas radhiyallahu anhu, Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Apa kata Sayyidina Muaz bin Jabal? Kata Sayyidina Muaz bin Jabal, tiada melangkah aku satu langkah, melainkan menyangka oleh aku akan bahawasanya tiada aku diperikutkan dia satu langkah akan langkah yang lainnya. Lagu mana? Maknanya aku tidak berharap. Maknanya satu langkah untuk aku pergi ke suatu tempat. Maknanya Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang, Allah Ta'ala masih lagi menghidupkan aku dengan langkah yang seterusnya. Maknanya dekatnya kematian kita tu dengan diri kita. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya kematian itu sebenarnya lebih dekat dengan dirimu dibandingkan dengan tali kasut yang engkau pakai. Sebab apa? Sebab satu langkah yang dilangkah oleh Sayyidina Muaz itu, kata Sayyidina Muaz, melainkan aku merasakan aku tak akan dapat langkah lagi untuk langkah ke seterusnya, kerana mengingatkan kematian yang sangat dekat dengan diri kita. Macam kita sebut dululah, berapa ramai orang yang bercita-cita, berharap dan berangai dia, start kereta, start motor, nak pergi ke satu-satu tempat, tak ada siapa di satu tempat, tak ada siapa di tempat yang dituju, maka mau mendatangi, berlaku kemalangan dan sebagainya. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah, berapa ramai juga orang yang menyuap makanan ke dalam mulutnya dengan tujuan, dengan keinginan, dengan cita-cita dia nak menikmati makanan yang sedap-sedap, yang lazat-lazat itu, tapi tak sempat dia nak menghabiskan makanan yang sedap dan lazat itu, tercekik dia disebabkan makanan, akhirnya dia meninggal dunia. Nak rayaknya mati itu sangat dekat dengan diri kita. Baik. Jadi kebaikan itu ada pada mereka yang pendek angan-angan, iaitulah mereka yang bersegera mengerjakan amal ibadah. Dan bahawasanya faedah, yakni manfaat bagi pendek angan-angan itu bersegera pada mengerjakan amal ibadah. Jadi manfaat daripada kita ni pendek angan-angan, maknanya kita bersegera, kita tak tahu bila kematian itu akan menjemput kita, dan bila-bila masa saja dan di mana-mana saja. Disebabkan itulah bersegeranya hati kita, bersegeranya perbuatan kita ni pada mengerjakan amal ibadah. Bahkan tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk oleh Allah Ta'ala tu, hati dia tu tidak lalai daripada mengingati Allah. Dan bahawasanya alamah, yakni tanda bagi orang yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah daripada Allah, bahawa tiada lalai ia seseorang. Yang lalai di sini, lalai hatinya daripada mati.
maka bersedia dia, yakni bersiap siaga ia pada pagi-pagi bagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik, yakni berdiri dia atas syarak. Maka jika hidup ia seseorang sampai petang, maka syukur ia orang yang mendapat petunjuk tadi itu akan Allah Ta'ala atas ta'anya, dan sukacitanya ia orang yang mendapat petunjuk tadi itu dengan ketiadaan sia-sia harinya. Kemudian memulai ia orang yang mendapat petunjuk itu bersedia, yakni bersiap-siap pada petang hingga pagi. Maka syukur ia orang yang mendapat petunjuk tadi itu atas taatnya pada malam itu, dan sukacitanya ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Demikianlah tiap-tiap pagi dan juga petang. Jadi keadaan orang yang mendapat hidayah oleh Allah ni, pertama kata pengarang kita dia tu tak lalai hati dia daripada kematian. Lagu mana alamat tanda orang hak tak lalai daripada mengingati kematian ni? Bila waktu pagi dia buat persiapan untuk menghadapi kematian. Dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar, dengan taat, dengan ibadat, dengan amal, dengan belajar. Macam kita malam ni mudah-mudahan ni antara alamat, antara persiapan, antara perkara amal yang kita boleh buat untuk persediaan negeri akhirat kita. Nah, jadi bila pagi dia buat taat, dia taubat, dia buat amal dan sebagainya, maka Allah panjangkan umur dia tu sehingga sampai waktu petang. Bila sampai waktu petang, dia bersyukur kepada Allah. Inilah yang Allah Ta'ala sebut ni, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sampai waktu petang Allah syukur kepada Allah. Nah, dia tak memandang amal dia tu dia hak buat, tapi dia memandang itulah pemberian Allah, pemurahnya Allah, kasihnya Allah kepada diri dia, hingga Allah masih izinkan, Allah cenderungkan, Allah condongkan hati dia untuk buat ketaatan sepanjang pagi hingga ke petang. Jadi bila sampai pada waktu petang pula, nah, dia pun bersedia sehingga pada waktu malam buat persiapan pula. Buat persiapan dengan melakukan taat, dengan melakukan amal, sehinggalah tibanya pada waktu malam. Suka cita hati dia, bahagia hati dia dengan mensyukuri kepada Allah kerana dia dapat mengisi masa petang hingga ke malam itu dengan keadaan melakukan ketaatan kepada Allah. Sehinggalah pada waktu malam dia mengisi pula kebaikan, ketaatan, dia gembira untuk mendapat untuk buat persiapan kematian dia, persiapan negeri akhirat dia, sehinggalah Allah Ta'ala bangkitkan diri dia pula pada keesokan harinya. Begitulah setiap harinya kehidupan dia, buat persiapan, buat hak Tuhan suruh, taubat dia, buat amal dan sebagainya, kita kata untuk menghadapi kematian, sehingga sampai waktu pagi, sehingga sampai waktu petang, hingga sampai waktu malam dia bersyukur di atas ketaatan yang Allah Ta'ala telah izinkan untuk dia lakukan. Jadi kalau hati kita ni benar-benar mengenal Allah, benar-benar dekat dengan Allah, maka Allah akan nipiskan. Apa makna nipiskan? Allah Ta'ala akan lembutkan, Allah Ta'ala akan jinakkan hati kita ni untuk mengenali dia, dan kita akan nampak di sini dia panggil, kita akan rasa zauq di hati kita ni, merasai tentang kebaikan-kebaikan Allah, banyaknya kebaikan-kebaikan Allah, limpahan-limpahan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, sehingga hati kita ni jinak dengan dia, mudah untuk menangis. Tidak sombong kita
di atas ketaatan yang kita buat. Maka semakin banyak kita buat taat, semakin banyak kita buat kebaikan, semakin banyak kita direzekikan oleh Allah untuk buat ibadat. Kita rasa syukur banyak-banyak, nampak kemurahan Tuhan, nampak kebaikan Tuhan untuk kebaikan akhirat bagi kita. Nampak segala sifat-sifat jamal Allah, nampak segala sifat-sifat jalal Allah, sehingga kalau diuji dengan satu-satu ujian pun dia sabar, dia betul-betul mengingati di hati dia di atas ujian yang Tuhan beri kepada dia. Maka ketika itu Allah akan tambahkan lagi kenikmatan yang lain dalam hati dia. Jadi inilah orang panggil hati yang perlu kita pelihara, hati yang perlu kita letak supaya bila Tuhan letak kita atas ketaatan, kita syukur. Kemudian kita buat persiapan yang seperti mana Imam Al-Ghazali sebut, maqam hamdu wa syukr, maqam puji dan juga syukur kepada Allah. Maknanya jatuh maksiat, taubat. Tuhan bagi ujian, sabar. Lepas tu buat persiapan untuk negeri akhirat. Siapa masa petang ataupun malam ataupun keesokan harinya, syukur dia, gembira hati dia kerana di atas nikmat Allah Ta'ala kurnia kepada dia untuk melakukan taat. Dan tiada mudah yang demikian itu, jadi payah melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok ini. Yani sehingga sampai mati. Maka mati itu tua baginya. Jadi kalau dalam keadaan gini dia berjumpa dengan Tuhan, keadaan mati dalam keadaan pagi dia buat taat, kemudian sampai waktu petang dia bersyukur di atas ketaatan yang dia buat, kemudian dia berusaha pula untuk buat ketaat sehingga pada waktu malam, sehinggalah ke berikutnya maka ditakdirkan kalau dia bertemu dengan kematian, maka kematian tadi merupakan tua bagi dia. Kerana apa? Jika hidup dia akan terus ke kebajikan, maka bila dia mati dia bertemu dengan janji Tuhan, dan hidup itu bertambah kebajikannya, wallahu alam, dengan kepujian Allah Ta'ala telah selesai hamba, yakni pengarang kitab kita, daripada menghimpun kitab ini, yakni penawar bagi hati, pada hari bulannya 7 daripada bulan Rejab, 7 Rejab tahun 1378 daripada Hijrah, yakni 1378. Sekarang ni 1445. Kiralah berapa ratus tahun dah usia kita ni. Daripada hijrah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada sahibul kitab kita ni dan kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar Al-Fakir tentang kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الصفات المذمومة وزينا بالصفات المحمودة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما كما فتحت بسيد النبي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.